Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 7 Disember 2022. Kita mulakan laporan berita petang ini dengan debaran untuk mengetahui siapa wakil parlimen di Padang Serai dan Dewan Undangan Negeri Tioman semakin hampir apabila kesemua pusat mengundi ditutup pukul 6 petang sekaligus memberi laluan untuk proses pengiraan undi. Sementara itu, menerusi Facebook Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 63% pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing di Parlimen Padang Serai setakat pukul 4 petang tadi. Sementara itu, Don Tioman pula menyaksikan seramai 54% pengundi keluar mengundi bagi tempoh sama. Perebutan kerusi Parlimen Padang Serai menyaksikan pertembungan 6 penjuru manakala saingan 5 penjuru di Don Tioman. Terdahulu, calon Barisan Nasional PRU15 Parlimen Padang Serai, Datuk C. Sivaraj dan calon warisan Muhammad Bakri Hashim memutuskan untuk menarik diri bagi memberi laluan kepada calon PH Muhammad Sofi. Bagaimanapun, nama dua calon tersebut masih kekal dalam kertas undi Parlimen Padang Serai hari ini apabila maklumat lengkap calon berkenaan telah disahkan oleh pihak SPR pada hari penamaan sebelum mereka memutuskan untuk menarik diri. Perkara itu dinilai berdasarkan Perkara 9 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981 iaitu tiada seorang pun calon boleh menarik balik pencalonannya selepas jam 10 pagi pada hari penamaan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, keputusan PRU 15 bagi kerusi Parlimen Padang Serai dan Don Tioman dijangka dapat diumumkan selewat-lewatnya pukul 10 malam ini. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakarshi menegaskan negara tidak memerlukan pertukaran kerajaan sehingga PRU ke-16. Jelasnya, jika ada cubaan menukar kerajaan sebelum penggal berakhir, ia mestilah dihalang. Ini kerana beliau yakin UMNO yang menjadi sebahagian daripada kerajaan boleh memberikan kerjasama dengan rakyat. Tambahnya, kerajaan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga wajar diberi peluang untuk mentadbir negara sehingga tamat tempoh sepatutnya. Mengulas dakwaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional boleh bergabung jika tidak dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin dan digantikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk mengambil alih Putrajaya juga dianggapnya sebagai mengarut dan membuang masa. Muhammad Puan turut melihat kerjasama antara BN dan PN juga tidak lagi relevan dan tidak seharusnya difikirkan lagi. Kita ke berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion ringgit tanpa tender ketika era pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, berdasarkan aduan dibangkitkan oleh orang awam, SPRM telah mendapatkan maklumat dan keterangan daripada pihak Kementerian Kewangan untuk diteliti. Menurut beliau, beberapa dokumen diambil daripada kementerian berkenaan bagi melihat sekiranya terdapat kesalahan-kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Dokumen berkenaan akan diteliti sama ada berlaku pelanggaran tadbir urus, rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Bagaimanapun hingga kini SPRM belum memanggil mana-mana pihak untuk diambil keterangan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat bersama Pegawai Kanan Kementerian Kewangan semalam memberitahu bahawa wujud pelanggaran peraturan dalam kelulusan peruntukan antara 580 bilion ringgit hingga 600 bilion ringgit oleh pentadbiran PN melibatkan perbelanjaan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, jumlah besar peruntukan itu juga dibahaskan seolah-olah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti membelanjakan begitu banyak wang untuk rakyat. Sedangkan sejumlah besar wang itu adalah wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP selain wang daripada pelaksanaan moratorium. Mengulas pendedahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang medianya kemarin kemungkinan Perikatan Nasional memperoleh dana politik dari syarikat berkaitan perjudian.
Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang hari ini menyifatkan perkara itu tidak masuk akal selain adalah sangat bodoh jika tauke judi menyumbang dana kepada pihak yang paling agresif merobohkan pusat judi dengan ganas. Jelasnya untuk PN menerima dana politik dari tauke dan syarikat judi ketika parti itu tegas menutupkan tempat perjudian adalah mustahil memandangkan parti itu juga pernah dituduh Taliban. Menambah keyakinan, Abdul Hadi melalui perkongsian di Facebook berkata, ketika PN hampir membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, saham syarikat perjudian juga turut menjunam, seolah-olah menggambarkan sentimen syarikat berkenaan terhadap PN tidak baik. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmos Online. Kita kembali lagi. Maklumat yang tular dalam media sosial khususnya Twitter menerusi hantaran bertajuk pengiktirafan UEC akan dibincangkan dan usul akan diluluskan kelak oleh Kerajaan Perpaduan selaras dengan Manifesto Pakatan Harapan adalah tidak benar. Disebarkan melalui akaun Twitter palsu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jabatan Perdana Menteri dalam hantaran menerusi Facebook hari ini turut menjelaskan mengenai perbezaan antara akaun Twitter Perdana Menteri yang sebenar dengan akaun Twitter Perdana Menteri palsu. Sementara itu, JPM turut meminta agar pengguna laman sosial tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti selain perlu merujuk kepada akaun media sosial rasmi Perdana Menteri untuk berita sahih di semua platform media sosial. Terdahulu, gesaan berterusan Persatuan-Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong supaya sijil peperiksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina UEC diiktiraf terus mendapat reaksi tidak senang beberapa pihak. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini pernah menubuhkan satu pasukan petugas untuk mengkaji dasar UEC pada Oktober 2018 dan berjanji untuk mengiktiraf sijil pendidikan berkenaan dalam Manifesto Pilihan Raya Umum ke-14 lalu. Penceramah selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali dengan nama PU Azman dihadapkan ke mahkamah untuk berdepan 4 lagi pertuduhan berhubung kesalahan jenayah seksual yang didakwa dilakukannya terhadap 2 kanak-kanak dan seorang remaja. Bagaimanapun, PU Azman yang berusia 41 tahun tidak mengaku bersalah selepas 3 pertuduhan pertama dibacakan ke atasnya di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Syafira Muhammad Said dan 1 di hadapan Magistrate Amirul Ashraf Abdul Rasid. Di Mahkamah Seksyen, PU Azman didakwa melakukan amang seksual fizikal dekat sebuah inap desa di Sungai Udang di sini terhadap seorang kanak-kanak berusia 16 tahun pada 20 Februari dan 29 Jun lalu. Di Mahkamah Magistrate pula, Azman Shah dituduh melakukan perbuatan kelucahan melampau dengan menyentuh kemaluan seorang remaja berusia 19 tahun pada 10 Jun lalu dekat sebuah rumah di Jalan Sungai Bertik, Klang. PU Azman kemudiannya dibenarkan diikat jamin sebanyak RM24,000 bagi kesemua pertuduhan berserta syarat tambahan. Kita ke berita luar negara. Seorang wanita di China yang hilang sebelah mata akibat kemalangan menjadi perhatian ramai kerana memiliki mata palsu yang boleh bersinar dalam pelbagai warna. Tidak berasa malu dengan kekurangan diri, Xiang Tong sebaliknya menjadikan keadaan tersebut sebagai cara untuk meraih populariti. Selepas menyambung pengajian dan bergelar juruteknik mata palsu, Xiang Tong mula menghasilkan pelbagai jenis mata palsu untuk dirinya yang kemudian dipaparkan di laman media sosial. Gadis berkenaan bukan sahaja dikenali ramai kerana mampu menghasilkan mata palsu yang kelihatan amat mirip dengan mata sebenar. Bahkan dikenali kerana memiliki mata bionik yang boleh bersinar dalam beberapa warna. Ketua Polis Negara Indonesia, Teo Sigit mengesahkan identiti dalam pengumuman Balai Polis Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat. Suspek Agus Sujatno terkait dengan puak penentang Jemaah Ansharut Daulah GAD Bandung dan Jawa Barat.
Sebagai rekod, Agus pernah ditahan di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kembangan selama 4 tahun atas penglibatannya dalam pengeboman Cicendo, Bandung pada 2017. Sebelum dibebaskan pada Mac 2021, pengeboman itu mengorbankan seorang anggota polis manakala 7 anggota lain mengalami kecederaan. Polis tempatan dilaporkan telah menemui nota yang dipercayai ditinggalkan di sebuah motosikal biru milik suspek yang dijumpai di lokasi insiden. Di motosikal berkenaan, polis menjumpai sekeping nota yang menyatakan tentangan terhadap Undang-Undang Jenayah baharu yang diumumkan di Republik itu pada Selasa. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Kita beralih ke berita ekonomi. Selangor mencatatkan pelaburan hampir 10 bilion ringgit bagi suku ketiga tahun ini yang dipacu oleh pelbagai inisiatif dilaksanakan termasuk kesan positif ekonomi daripada langkah pembukaan sempadan negara. Exco Industri dan Perdagangan Negeri Selangor, Datuk Teng Chang Kim berkata, jumlah tersebut disumbangkan oleh beberapa industri utama termasuk elektrik dan elektronik, makanan dan minuman, pembuatan serta peralatan. Jumlah tersebut menunjukkan prestasi pelaburan yang baik jika dibandingkan dengan tempoh sama pada tahun lalu. Malah ia dirancangkan lagi dengan perjumpaan secara fizikal setelah kerajaan membenarkan pembukaan sempadan negara. Selangor optimis bakal mencapai unjuran pelaburan sebanyak 12 bilion ringgit pada tahun ini selain menyaksikan kejayaan penganjuran 2 acara utama iaitu Pameran Penerbangan Selangor 2022 SAS 2022 dan Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2022. Dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dijangka masih kompetitif dan berdaya saing walaupun prestasi pulangan pelaburannya mungkin bercampur-campur. Ia turut mengambil kira prestasi Bursa Malaysia di mana KWSP mempunyai pelbagai pegangan saham secara langsung. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, prestasi KWSP baru-baru ini sama dengan institusi pelaburan lain yang menghadapi cabaran untuk mengekalkan pulangan pelaburan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemarin KWSP mengumumkan pelaburan kasar KWSP bagi 9 bulan terakhir 30 September 2022 susut sebanyak 18% atau 8.71 bilion ringgit kepada 39.31 bilion ringgit berbanding 48.02 bilion ringgit dicatatkan dalam tempoh sama tahun lalu. Aimi Zulhazmi menjelaskan prestasi KWSP itu memang sudah dijangka berdasarkan suasana keseluruhan pasaran modal dan ekonomi pada tahun ini. Kita beralih ke berita sukan. Penjaga gol sensasi negara Ahmad Syihan Hazmi Mohamad memilih untuk mengunci mulut mengenai destinasi baharunya musim depan biarpun kini hangat dikaitkan dengan perpindahan ke pasukan juara Liga Super Johor Darul Takzim. Bekas permain Negeri Sembilan FC berusia 26 tahun itu berkata, sehingga sekarang terdapat sekurang-kurangnya 3 pasukan telah menyatakan minat untuk mendapatkan khidmatnya. Namun beliau berkata fokus kini tertumpu kepada tugasan bersama pasukan negara yang bakal mengharungi saingan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 dari 20 Disember hingga 16 Januari depan. Pada masa sama, Ahmad Syihan tidak menolak kemungkinan bakat dan potensinya dapat dikembangkan sehingga mencapai tahap terbaik sekiranya berada di kelab yang tepat, namun menyerahkan segalanya kepada takdir. Seterusnya, Morocco berjaya menewaskan Spanyol menerusi penentuan sepakan penalti untuk mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah pasukan itu selepas
perlawanan pusingan 16 terakhir berkesudahan tanpa jaringan. Pasukan benua Afrika itu memenangi penentuan penalti 3-0 selepas 3 pemain Sepanyol Pablo Sarabia, Carlos Soler dan Sergio Busquets gagal menyempurnakan ketiga-tiga sepakan penalti buat pasukan mereka. Ashraf Hakimi kemudian mencipta magis buat skuad Singa Ultras apabila berjaya menyempurnakan penalti kemenangan pasukannya. Pemenang perlawanan itu terpaksa ditentukan dengan penentuan sepakan penalti apabila kedua-dua pasukan buntu mencipta jaringan selepas berakhirnya masa tampahan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Education City itu, anak buah Luis Enrique dilihat lebih banyak menguasai permainan namun tidak berjaya mencipta jaringan walaupun mendapat banyak peluang terhindar. Pasukan Portugal pula menepati ramalan apabila menang besar 6-1 ke atas Switzerland di Stadium Lusail. Dengan kemenangan tersebut, Portugal akan bertemu Morocco di pusingan suku akhir pada Sabtu ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 8 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.